Biologi tingkatan 4 KSSM. Tema 1, Bab 1, Pengenalan kepada Biologi dan Peraturan Makmal. Standard kandungan yang akan kita pelajari seterusnya pada hari ini ialah 1.2, Keselamatan dan Peraturan dalam Makmal Biologi. Pada hari ini, pelajar akan dapat menjelaskan peralatan perlindungan diri dan fungsinya, mengenal pasti dan mewajarkan bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki, mengenal pasti dan mewajarkan bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki, memerihalkan kaedah mengurus bahan sisa biologi, berkomunikasi mengenai langkah-langkah mengurus kemalangan dalam makmal, dan merumuskan amalan-amalan dalam makmal biologi. Makmal biologi penting untuk menjalankan penyiasatan saintifik. Jadi, untuk elakkan perkara yang tidak diingini berlaku semasa jalankan aktiviti, para pelajar mestilah sentiasa mematuhi peraturan dan langkah-langkah keselamatan dalam makmal biologi. Jom kita kenali peralatan perlindungan diri dan fungsi-fungsinya. Goggle, pelindung mata, untuk mengelakkan mata daripada terkena bahan kimia berbahaya. Sarung tangan makmal untuk mengendalikan sampel biologi. Kasut makmal, kasut bertutup untuk mengelakkan kecederaan daripada serpihan kaca dan tumpahan bahan kimia. Topeng muka, penutup hidung dan mulut untuk melindungi daripada asap, uap dan habuk yang boleh menjejaskan sistem pernafasan. Baju makmal atau kot makmal untuk melindungi badan dan pakaian daripada percikan bahan kimia yang berbahaya. Pencuci tangan untuk membasmi kuman pada tangan. Pelajar ini ingin menjalankan eksperimen di dalam makmal. Namun, dia tidak memakai pakaian perlindungan diri yang lengkap. Jom kita lengkapkan peralatan perlindungan pada dirinya. Pertama, kita pakaikan dia goggle, pelindung mata. Kedua, kita pakaikan dia sarung tangan. Dan yang ketiga, kita pakaikan kasut tertutup. Tahniah, pelajar ini telah memakai pakaian peralatan perlindungan diri yang lengkap. Terima kasih. Peralatan dan fungsinya di dalam makmal biologi. Pertama, stesen pancuran kecemasan. Digunakan apabila bahagian badan terkena bahan kimia atau bahan-bahan berbahaya. Kedua, stesen pencuci mata. Digunakan untuk mencuci mata apabila terkena bahan kimia atau bahan-bahan berbahaya. Ketiga, kebok wasap. Untuk mengelakkan daripada terhidu gas-gas yang berbahaya seperti klorin, bromin dan nitrogen dioksida. Keempat, kabinet aliran lamina. Menyediakan aliran udara yang ditapis di ruang kerja yang bersih di dalam kabinet aliran lamina. Kelima, kabinet keselamatan biologi. Menyediakan ruang kerja yang tertutup untuk mengkaji bahan yang telah atau mungkin telah dicemari oleh patogen. Bahan-bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki ialah bahan kimia yang mempunyai nilai pH 5 hingga 9. Cecair dan larutan yang berkepekatan rendah dan tidak berbahaya. Cuba fikirkan, mengapakah bahan-bahan ini boleh dibuang ke dalam sinki? Mengapakah bahan-bahan tertentu tidak boleh dibuang ke dalam sinki? Apakah bahan-bahan tersebut? Bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki ialah: pertama, sebatian pelarut organik, contohnya aseton, alkohol, benzina. Kedua, bahan kimia, contohnya asid, grease, minyak. Ketiga ialah sisa pepejal, contohnya bahan kimia, kaca, getah. Keempat, logam berat iaitu mercury. Kelima, bahan reaktif. Keenam, bahan radioaktif. Ketujuh, bahan sisa organik contohnya mikroorganisma dan bangkai.
Yang ke-8 ialah bahan yang nilai pH-nya kurang daripada 5 atau lebih daripada 9. Ke-9, bahan bertoksik. Dan yang ke-10 ialah bahan meruap. Peralatan untuk mengurus bahan sisa biologi adalah seperti berikut. Bekas sisa tajam, tong bio bahaya, beg plastik bio bahaya, dan autoclave. Proses nyah kontaminasi secara autoclave dijalankan pada suhu 121 darjah Celsius dan tekanan 15 PSI selama 20 minit. Beg plastik bio bahaya yang telah disterilkan di dalam autoclave dan bekas sisa tajam mestilah disimpan sementara di tempat penyimpanan khas yang terkawal sehingga waktu pelupusan yang telah dijadualkan. Kaedah mengurus bahan sisa biologi terdiri daripada 4 kategori, iaitu kategori A, sisa tajam, kategori B, sisa tidak tajam, kategori C, bangkai haiwan, dan kategori D, cecair. Kaedah mengurus bahan sisa biologi kategori A, sisa tajam. Kaedah pengurusannya, sisa tajam dimasukkan ke dalam bekas yang disediakan khas bagi sisa tajam. Bekas ini tidak perlu disterilkan. Antara contoh peralatan tajam seperti picagari, jarum, kaca, skalpel, dan lain-lain alat tajam yang boleh menyebabkan luka. Kaedah mengurus bahan sisa biologi kategori B, sisa tidak tajam. Kaedah pengurusannya, ia dibungkus dahulu di dalam beg plastik bio bahaya tahan autoclave. Disterilkan di dalam autoclave untuk nyah kontaminasi dan kemudiannya dimasukkan ke dalam tong bio bahaya. Beg plastik bio bahaya tidak boleh dibuang ke dalam tong sampah biasa. Berikut adalah contoh sisa tidak tajam, iaitu sisa pepejal biologi seperti sarung tangan, kertas tisu, piring petri, bekas kultur plastik dan agar yang telah mengeras. Kaedah mengurus bahan sisa biologi kategori C, bangkai haiwan. Kaedah pengurusannya, ia dibungkus dengan rapi menggunakan bahan penyerap seperti kertas tisu, dibungkus dengan rapi di dalam beg plastik bio bahaya dan disejuk beku. Contohnya, bangkai, organ dan sisa tisu haiwan. Kaedah mengurus bahan sisa biologi kategori D, cecair. Kaedah pengurusannya, semua sisa cecair biologi mesti dinyah kontaminasi secara autoclave sebelum dilupuskan. Sisa cecair biologi yang telah disterilkan perlu dilupuskan dengan segera. Contohnya, kultur kaldu dan medium cecair seperti darah. Berikut adalah beberapa sedutan gambar berkenaan dengan kemalangan di dalam makmal. Kejadian asid nitrik tumpah di makmal sekolah. Anggota hazmat membersihkan tumpahan asid di makmal sekolah. Kemalangan dalam makmal. Kemalangan di dalam makmal boleh disebabkan oleh kecuaian, kelalaian atau kurang kemahiran dalam pelaksanaan eksperimen. Langkah-langkah menguruskan kemalangan dalam makmal adalah seperti berikut. Langkah-langkah mengurus tumpahan bahan kimia am. Pertama, maklumkan kepada guru. Kedua, jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Ketiga, sekat tumpahan bahan kimia daripada merebak dengan menggunakan pasir. Keempat, kaut tumpahan bahan kimia dengan menggunakan alat yang sesuai.
Kelima, buang dengan selamat. Info penting mengenai merkuri. Merkuri masuk ke dalam tubuh dan tersimpan dalam darah melalui makanan, minuman atau air sungai tercemar dengan bahan merkuri. Kesan akibat lambat membuat pembersihan, ia menyebabkan air raksa atau merkuri masuk ke dalam darah sampai ke otak dan mematikan fungsi otak serta komplikasi organ penting dalam tubuh manusia. Sekiranya berlaku tumpahan merkuri, langkah-langkah mengurus tumpahan merkuri adalah seperti berikut. Pertama, maklumkan kepada guru. Kedua, jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Ketiga, tabur serbuk sulfur untuk menutup tumpahan merkuri. Dan yang keempat, hubungi pihak bomba. Amalan-amalan dalam makmal biologi. Makmal biologi ialah satu tempat pembelajaran dan penyelidikan. Namun begitu, terdapat peraturan keselamatan umum yang perlu sentiasa diamalkan oleh pelajar. Pertama ialah etika pemakaian. Pelajar perlu menggunakan baju makmal, sarung tangan, kasut dan gogel keselamatan mengikut kesesuaian. Pelajar mesti mematuhi peraturan keselamatan makmal. Pertama, dilarang bekerja bersendirian di dalam makmal tanpa pengawasan guru. Kedua, membasuh tangan selepas menjalankan eksperimen. Ketiga, dilarang membawa masuk barang yang tidak berkaitan ke dalam makmal. Keempat, membersihkan tempat bekerja dengan disinfektan. Yang kelima, membuang sisa mengikut prosedur yang ditetapkan. Yang keenam, dilarang makan dan minum di dalam makmal. Yang ketujuh, mengenal pasti semua simbol keselamatan pada bahan dan peralatan sebelum digunakan. Berikut adalah langkah keselamatan berhubung kebakaran di dalam makmal. Pertama, hentikan kerja serta-merta dan matikan semua punca elektrik berkaitan serta cabutkan palam elektrik. Yang kedua, keluar dari makmal mengikut laluan pelan kecemasan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, hubungi pihak bomba. Yang keempat, jangan cemas dan tolak menolak. Yang kelima, jangan berpatah balik untuk mengambil barang yang tertinggal. Dan yang keenam, berkumpul di tempat yang telah ditetapkan. Seterusnya, pengendalian barangan kaca dan bahan kimia. Apa yang perlu pelajar buat ialah, pelajar perlu berjaga-jaga apabila mengendalikan barangan kaca panas. Laporkan sebarang kerosakan peralatan atau barangan kaca kepada guru dengan segera. Jauhkan bahan kimia mudah terbakar daripada sumber nyalaan api dan dilarang menyentuh, merasa dan menghidu bahan kimia secara langsung. Bagi pengendalian spesimen hidup pula, pelajar perlu gunakan sarung tangan yang sesuai ketika mengendalikan spesimen biologi. Spesimen yang tidak berbahaya dan telah dibedah hendaklah ditanam atau disejuk beku. Cuci tangan dengan bahan pencuci antiseptik sebelum dan selepas eksperimen. Semua permukaan dan tempat kerja hendaklah dibersihkan dengan disinfektan sebelum meninggalkan makmal. Bantuan kecemasan. Prosedur berikut perlu dipatuhi sekiranya berlaku kemalangan. Pertama, maklumkan kepada guru. Kedua, hubungi talian kecemasan. Ketiga, pindahkan mangsa dari tempat kejadian. Keempat, berikan rawatan kecemasan. Rawatan kecemasan ini hanya boleh diberikan oleh individu yang berpengalaman sahaja. Okey, yang kelima, jadikan tempat kemalangan sebagai kawasan larangan. Amalan sikap saintifik dan nilai murni semasa menjalankan penyiasatan saintifik adalah seperti berikut. Minat dan sifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Jujur dan tepat dalam merekod serta mengesahkan data. Rajin dan tabah dalam menjalankan sesuatu kajian. Bertanggungjawab terhadap keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Serta berfikiran kritis dan analitis. Baiklah para pelajar, untuk menguji kefahaman awak, itu
praktis formatif 1.2 muka surat 10, soalan 1 sehingga 4 dan praktis sumatif 1 muka surat 18 serta soalan nombor 6 esei muka surat 19. Okey, selamat menjawab. Bye. Sekian dan terima kasih.